Kau perasan tak pasal perangai orang Malaysia di jalan raya? Perangai orang Malaysia di jalan raya? Kau perasan tak pasal perangai orang Malaysia di jalan raya? Perangai orang Malaysia di jalan raya? Yelah, sebab bila mereka di atas jalan raya, mereka jadi biadab. Orang Malaysia jadi biadab jalan raya? Aku ingatkan mereka ni berbudi bahasa dan lemah lembut. Ya, itu bila dia orang di luar kereta. Tapi bila di dalam kereta, lain jadinya. Aku setuju dengan kau. Aku perasan orang Malaysia suka memandu laju. Tak kira keselamatan orang lain. Lagipun mereka tak nak berhenti di lintasan jalan kaki. Ya, dan betul tu. Dan lagi satu isu pasal mak rumpit. Mereka suka memandu secara cuai dan cuma mengikuti undang-undang bila ada penguatkuasa. Satu lagi kan, mereka tak suka guna jantas bila nak menyeberang jalan raya. Mungkin nak sampai cepat. Sebab itulah tak nak berlaku. Dan ini yang bakal berlaku kat mereka nanti. Kita tak nak benda ni berlaku kan? Nak tak? Kita boleh elakkan perkara ni. Tapi apa yang boleh kita buat? Aku rasa sebagai rakyat Malaysia, kita boleh bersatu untuk keselamatan jalan raya. Ya, aku setuju dengan pendapat kau. Ya. Kita bukan nak pergi makan ke? Jom. Dalam keayuan, mereka kental. Dalam kelembutan, mereka tegas. Dalam tugas, merekalah perisai. Kerjaya pengawal pribadi wanita mencabar. Semuanya di Apa Kata Wanita, Sabtu ini, 11 pagi di TV1. Kembali kita dalam Apa Kata Wanita. Okey, itu dia semangat. Itulah satu situasi cemas yang berlaku apabila seorang VIP biasanya akan dikawal oleh pengawal peribadi dan ataupun bodyguard. Dan hari ini kita akan bercakap tentang topik kita, pengawal peribadi wanita. Ya, kalau kita bercakap tentang topik ini, pasti anda di luar sana fikir tak ramai sebenarnya. Ramai yang fikir bahawa kerjaya sebagai pengawal peribadi wanita ni hanyalah khusus untuk kaum lelaki, betul tak? Ya. Dan saya mulakan dengan keadaan situasi yang cemas. Itu sebenarnya antara langkah-langkah pantas yang akan diambil oleh pengawal peribadi ataupun pengiring rapat wanita ya apabila dia mengawal prinsipal atau pemajikannya. Saya perkenalkan ini 3 pengawal peribadi wanita. Satu kerjaya yang boleh dicuburi oleh wanita-wanita yang berminat di luar sana. Dan apa khabar? Semua dah tengah-tengah dah cemas. Jangan cemas. Itu hanyalah lakonan saja yang kita nak tunjukkan bahawa bagaimana pantasnya seorang pengiring rapat wanita apabila dia menjaga majikan atau prinsipalnya ya. Dan topik kita hari ini itu dia kerjaya sebagai pengawal peribadi wanita. Ini topik kita dan anda boleh sama-sama bertanya soalan ataupun memberi pandangan di Facebook Apa Kata Wanita, cariannya Apa Kata Wanita Zamzarina ataupun cari saja AKW TV1 dan nanti kita akan bertanya dengan panel-panel yang akan kita jemput bagi topik ini. Saya nak jemput juga wakil daripada CPPTS, Cik Mahathir Manan merupakan pengasas dan CEO. Tepukan. Dan Encik Jamil Arifin merupakan pengurus besar CPPTS. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dan ini bukan kali pertama kita bekerjasama. Ya, silakan. Wah, saya rasa macam macam selamatlah ni. Ada 3 pengawal peribadi wanita dan ini 2 lagi ya kan. Ni pula badan besar pula. Okey, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dan kita dah bekerjasama dalam segmen tangkas ya, betul. dalam Apa Kata Wanita dan sebenarnya segmen tangkas banyak memberi manfaat kepada wanita. Itu maklum malas yang kita terima kerana setiap minggu pihak Encik Mahathir akan memberikan satu teknik bela diri ya. Dan kita harap wanita yang menonton Apa Kata Wanita hafal ataupun pelajari atau praktiskan kerana kita tak tahu di luar sana ya, orang kata malang tak berbau. Seperti apa tadi senario lakonan yang kita tunjukkan tadi, saya pun hampir macam panik jugalah tengok cara macam tiba-tiba saya ditolak ke tepi dan seorang akan memberikan satu tindak balas ya kepada mungkin penjenayah yang kita tak tahu bila-bila masa saja penjenayah ni akan
menjadikan kita sebagai sasaran. Jadi cerita sikit tentang macam situasi tadi tu. Okey, apa yang kita perhatikan tadi adalah satu promosi yang dikawal oleh 3 pengawal. Okey. Dan setelah kita perhatikan penjenayah tadi cuba memberi gangguan ataupun halangan kepada prinsipal, dan dipintas oleh salah seorang pengawal peribadi kita lah. Okey, itu yang dinamakan dalam pelajaran kita dipanggil tindakan serta-merta yang perlu diambil kebarangkalian yang berlaku dalam keadaan situasi kecemasan seperti tadi. Okey. Dan saya sebenarnya difahamkan bahawa kerjaya sebagai pengiring rapat wanita ataupun pengawal peribadi wanita mempunyai permintaan yang tinggi di Malaysia. Ya, benar. Tapi tawarannya tak mencukupi. Ya, benar sekali. Ada sedikit kengkangan wanita ni apabila dia bujang, tidak ada masalah untuk menjawat jawatan seorang pengawal peribadi. Tapi apabila dia menempuh ke alam rumah tangga, ada sedikit kengkangan daripada keluarga, tanggungjawab dan sebagainya. Suami tak bagi. Biasanya lah sebab kerja bodyguard ni bermula daripada awal pagi dan berakhir pada lewat malam. Jadi sedia maklum bila masa nak menguruskan rumah, anak-anak dan sebagainya kan, di situ sedikit kengkangan lah. Okey. Tetapi CPPTS cuba ceritakan sikit. CPPTS ini merupakan satu institut ke ataupun akademi ke ataupun anda supply ke? Okey, CPPTS merupakan sebuah syarikat perunding dan penyedia latihan yang berbentuk seperti yang kita tengok tadi, kursus pengiring orang kenamaan, bela diri wanita, merespon teknik, defensive driving, team building dan sebagainya. Telah diasaskan oleh saya pada 15 Ogos 2008 dan daripada 2008 hingga kini kita telah melahirkan lebih 30 peserta yang datangnya daripada organisasi kerajaan dan juga orang awam lah. Ada juga datang daripada syarikat kawalan keselamatan dan juga atas kapasiti sendiri. Ini wanita? Adakah wanita? Setakat ni CPPTS telah mengajar atau mengongsi ilmu ini kepada wanita di luar sana seramai 40 peserta. Okey, kita lihat tadi karakter, kita lihat pengawal peribadi ni mereka adakah mereka dilatih sebenarnya Cik Jamil? Tak boleh banyak cakap, tak banyak jangan macam tu tegak macam robot je kan, macam memang itu ke antara kriteria tugas sebagai seorang itu salah satu daripada kriteria dia sebenarnya sebab apa mereka perlu fokus dan peka dengan keadaan persekitaran. Okey. Sebab dalam bentuk ancaman, sebab ancaman ni dia datang dalam berbagai bentuk. Sebenarnya fizikal ataupun kadang-kadang dalam diam pun ada. Okey. Kita tengok ni 3 macam Charlie's Angel lah. Ya, betul. Kadang-kadang kita tengok juga pengawal peribadi ni yang menjaga prinsipal biasa orang-orang kenamaan, VIP mereka akan memakai cermin-mata gelap Adakah tujuan-tujuan tertentu mengapa kadang-kadang tengah dalam dewan pun dia masih lagi mengenakan kacamata hitam. Kacamata hitam, yes. Okey, contohnya seperti kata Zam dan kacamata hitam ni hanya adalah satu skill ataupun teknik di mana pengawasan kita tidak dapat dikesan secara 100% oleh pihak musuh ataupun pihak penjenayah. Di mana apa yang kita pandang, contohnya seperti kita memandang sudut di hadapan saya, tetapi sebaliknya saya sedang menjeling di kawasan lain sudut. Jadi penjenayah tadi tidak dapat menduga kat mana dia tengok ni. Dia tak nampaklah mata betul. kita ni sedang mencari-cari musuh Benar. Okey, dalam audiens ni ada nampak tak macam ada ciri-ciri? Macam mana kita biasanya apa antara pertama yang dia nak kenal pasti ada rasa curiga terhadap seseorang yang mungkin macam tadi yang tiba-tiba dia datang menyerang saya tu, ada tak tanda-tanda awal macam nak kesan? Dalam pembelajaran pengiring orang kenamaan ada satu tajuk yang kita panggil mengenali suspek ataupun kita nak buat sesuatu penilaian. Okey, di dalam tajuk ini kita terangkan, kita ajarkan tentang bahasa tubuh. Di mana kita dapat mengagak dan mengandaikan sama ada penonton ataupun mereka yang terlibat di luar sana suka atau tidak dengan prinsipal ni tadi. Dan dalam masa yang sama bodyguard tadi memerlukan sikap yang matang untuk buat satu keputusan drastik seperti tadi. Okey. Macam tadi tu 2 pengiring akan menyelamatkan, mengalihkan, menjauhkan prinsipal daripada penjenayah tadi dan seorang akan attack. Dia sebenarnya bukan attack, dia mempertahankan diri, supaya melambatkan kata tindakan orang yang menyerang tu. Okey, harus ditekankan kejaya bodyguard ni kita bukan fighter. Sebaliknya kita adalah protector. Defend lah dia. Defend, yes.
kita perhatikan tadi, bodyguard tadi melengah-lengahkan atau melambatkan penjenayah tadi dan seterusnya menumpaskan. Yang dua lagi tadi, tindakan dia adalah membawa keluar prinsipal dari kawasan merah ke kawasan hijau. Zon merah. Ya, zon merah ke zon hijau. Okay, itu objektif dia. Tapi sekarang penjenayah itu dah dikeluarkan, kita dah kembali ke zon hijau sekarang. Ya, kita kembali selamat. Okey, kita selepas ni kita akan berbual-bual, kita beri kelonggaran, Cik Madi beri kelonggaran untuk kita berbual-bual dengan orang pribadi sebab boleh, kalau di luar sana anda jangan haraplah nak berbual-bual, dah makan belum, dia takkan layan kerana tugasnya hanya akan meminta mereka untuk fokus selama 24 jam selama dia sedang menjaga ataupun mengawal prinsipalnya. Jadi janganlah kata-kata nak mengorat ke walaupun dia pengawal pribadi wanita cantik-cantik belaka jangan nak mengorat ke jom ajak minum ke apa, sekali dia boleh bagi macam tu. Jadi tapi lepas ni kita bagi kelonggaran untuk kita berbual-bual, bercerita sedikit pengalaman mereka, mengapa mereka memilih kerjaya sebagai seorang pengiring rapat ni, satu kerjaya yang mencabar. Dan bagaimana anda di luar sana yang berminat, adik-adik kita, anak-anak kita yang berminat nak menjadikan ini satu kerjaya yang hebat untuk masa depan mereka, berkongsi bagaimana untuk anda menjadi pengawal pribadi ataupun pengiring rapat wanita. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ni. Produk di bawah jenama La Muffin Cake Boutique bukan sahaja memikat hati anak-anak kecil, malah semestinya menambah selera bagi sesiapa yang melihatnya. Atas dorongan suami tercinta serta keluarga, Haslinda alias nekat untuk menamatkan zaman kerjayanya di sebuah pejabat berhawa dingin dan memilih untuk menyising lengan berpanas dengan suhu ketuhar di dapur semata-mata dia minat yang mendalam terhadap bidang bakery. Okey, akak bermula dengan muffin, lepas tu akak start dengan cupcake, continental cake semacam red velvet cake, rainbow cake, royal fruit, lepas tu ada birthday cake, wedding cakes, ada dessert juga pavlova, dan produk terbaru akak sekarang adalah arty cakes. Yang ini arty cakes baru dekat Malaysia. Arty cake ni sangat popular dekat UK by Maha Muhammad. So yang ini di antara yang pertama lah, bukan akak seorang yang buat, tapi antara yang terawal lah yang buat. Kak Lia Oven yang introduce benda ni, dia bawa kat sini. Siapa sangka hanya bermodalkan sebuah mesin pembuat kek dan sebuah ketuhar, Linda mampu tersenyum bangga apabila Saban Minggu mendapat tempahan yang banyak melalui laman Facebooknya. Tambah Linda lagi, di awal perniagaan dia tidak pernah mengikuti sebarang kelas memasak. Linda mempelajari teknik membuat kek dan dessert melalui buku dan internet. Baginya, medium ini telah banyak berjasa pada dirinya dan ternyata perniagaan ini membawa dimensi baru dalam dunia perniagaan makanan. Okey, harga bergantung kepada design kek. Dengan kek itu sendirilah, kalau macam continental harganya bermula daripada RM45. Macam cheesecake ada yang half size macam ni, RM45 ke atas. Macam rainbow cake, kalau yang ini dengan fresh cream RM100. Tapi kalau macam arty cake atau specialty cake macam fondant, wedding cake macam tu, yang ni cost about RM200 ke atas lah. Sesiapa yang berminat untuk membuat tempahan, anda boleh layari laman Facebook atau hubungi sendiri Linda di talian yang dipaparkan. Saya sangat galakkan kalau para wanita ada niat nak berhenti kerja, nak mencuburi bidang perniagaan di rumah, sebab ia sangat berbaloi. Kita jimat banyak masa, anak-anak kita ada depan mata. Macam saya contohnya, sambil saya buat kerja, walau kalau anak saya nak buat homework, kerja rumah, sambil saya buat kerja, saya boleh bantu dia. Kalau saya keluar pergi kerja, saya tak dapat bantu dia buat kerja sekolah kan. Suami saya balik rumah, saya memang dah ada dekat rumah sebab kerja di rumah. Sekiranya anda mahu dipaparkan dalam segmen kerja dari rumah, sila daftar di portal kami di www.e-suri.com.
tips kerja dari rumah. Kekuatan tidak datang dari kemampuan fizikal, tetapi ianya datang dari semangat yang tidak pernah mengalah. Apa kata wanita? Sebagai pengawal peribadi, biasanya dimonopoli oleh kaum lelaki. Namun, ramai yang mungkin tidak mengetahui bahawa kerjaya ini mampu dilakukan oleh kaum wanita. Begitulah cara yang mereka lakukan untuk menyelamatkan orang kenamaan dalam situasi bahaya. Ingin tahu kisah selanjutnya? Ikuti pakej ini. Kru Apa Kata Wanita berkesempatan untuk melihat sendiri bagaimana latihan skuad pengiring orang kenamaan wanita oleh CPP Training and Services Yang Berhad. Lokasi pertama, kami dibawa ke lapang sasar polis di Gajah Malaysia, Kampung Permatang Pasir, juga Banting Selangor untuk melihat dengan lebih dekat latihan menembak yang dijalankan. Sebelum latihan menembak dilakukan, kami dan semua pengawal peribadi wanita yang dilatih diberi taklimat ringkas tentang keselamatan yang perlu dipatuhi semasa latihan menembak dijalankan untuk mengelak sebarang kejadian buruk yang tidak diingini berlaku. Walaupun secara fizikalnya ada di antara pengawal peribadi yang dilatih ini mempunyai tubuh yang kecil, namun siapa sangka mereka nekat memilih kerjaya ini. Di sini, mereka diberi pendedahan tentang teori mengenai perlesenan dan pengendalian senjata api, jenis-jenis senjata api, kaedah membuka dan memasang senjata dan sebagainya. Semasa latihan menembak, mereka diajar menggunakan senjata api yang betul, termasuklah teknik pegangan, ramasan picu dan teknik fokus pada sasaran. Teknik-teknik ini penting untuk mendapatkan tembakan yang tepat pada sasaran. Melihat saja hasil tembakan mereka, jelas menunjukkan mereka mampu melaksanakan tugas yang dengan baik. Okey. Khusus pengiring orang kenamaan, apa yang kita lihat sebentar tadi adalah salah satu modul atau silibus latihan yang perlu dipelajari oleh peserta yang mengikuti kursus pengiring orang kenamaan ini. Kursus ini berjalan selama 5 hari 4 malam, bermula dengan latihan ketahanan fizikal, seterusnya ujian kecerdasan jasmani, beberapa siri kuliah dan juga latihan tembak seperti yang kita perhatikanlah. Mereka yang ingin menyertai program ini mestilah berumur 18 tahun ke atas, tidak mempunyai rekod jenayah dan sihat tubuh badan dan perlu menjalani pemeriksaan doktor yang bertauliah. Saya memilih pengiring orang kenamaan kerana minat yang mendalam dan juga suatu kerjaya yang boleh mendisiplinkan diri. Jadi boleh ceritakan pengalaman mungkin sebab dah pun menceburi dalam bidang ini, mungkin ada pengalaman yang mungkin boleh dikongsi? Okey, pengalaman yang pernah saya buat adalah mengiring orang seseorang yang terkenal di dalam industri perfilman, yang mana pekerjaan tu kita ambil dalam masa yang singkat, mengiring dia sehingga habis penggambaran, dan itu adalah pengalaman yang paling manis lah. Kita pilih kerja ini sebab kita nak mengawal seseorang yang kita jaga ni, so kita perlu ada latihan yang pelbagai. Kita tak tahu daripada segi apa dalam kecemasan tu, so kita perlu ada pengetahuan yang terlalu banyak, so kita perlu mengambil semua pelajaran yang ada yang untuk kita jaga dan protect orang tu. Okay, saya memilih kerjaya ni, sebelum ni memang saya minat. Waktu saya kecil memang saya minat bidang polis, macam perisik, tapi orang kata tubuh badan yang kecil memang orang kata tak boleh, so orang kata ada rezeki ke sini. Saya masuk kursus pengiring kenamaan POK selama 5 hari. Alhamdulillah terpilih walaupun jaga budak-budak kan, anak-anak bos. Okey, salah satu orang kata pengalaman yang agak sukar untuk saya, first time saya buat, tapi okeylah. Selain latihan menembak, terdapat 15 perkara atau latihan yang perlu mereka lalui sebelum layak untuk menjadi pengawal peribadi yang bertauliah.
Kem Delta Komasir Jugra Banting Selangor adalah lokasi kedua kami dibawa untuk menyaksikan beberapa latihan lagi. Pemeriksaan kenderaan adalah antara salah satu latihan yang perlu mereka lalui. Ia bagi memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik dan terkawal untuk membawa atau mengiringi orang kenamaan atau prinsipal bagi memastikan tiada unsur-unsur khianat dan sabotaj yang mungkin terlepas pandang. Bukan mudah kerana terlalu banyak teknik yang perlu mereka belajar dan ingat. Seseorang pengawal peribadi yang dilatih juga diajar untuk melakukan pergerakan on guard semasa berhadapan dengan situasi cemas. Di samping itu juga, mereka didedahkan dengan pelbagai jenis contoh ancaman yang mungkin berlaku sewaktu mengiringi prinsipal. Apa yang pasti, sebagai seorang pengawal peribadi, nyawa prinsipal lebih penting dari nyawa mereka sendiri. Berhadapan dengan tugas ini, selain perlu peka, berkemahiran dan bersedia, mereka perlu sentiasa berwaspada terhadap apa sahaja kemungkinan yang tidak dijangka berlaku terhadap prinsipal. Bukan mudah untuk menjadi seorang bodyguard. Mereka perlu mendapatkan latihan intensif yang berperingkat. Untuk pengetahuan, kita tengok bodyguard yang di sebelah saya ni, pada mata kasar kita, dia tidak mempunyai apa-apa. Satu kelebihan mungkin, keistimewaan mungkin, tapi di sebalik pakaian dia ni terlindung peralatan-peralatan yang perlu dibawa. Seperti saya kata tadi, bukan sahaja bebanan tugas yang perlu dipikul atau digalas, tetapi juga peralatan-peralatan yang perlu dibawa. Okey, kita lihat seperti contoh perbezaan pakaian pemandu dengan bodyguard. Apa beza dia? Okey, di sini kita nak kongsikan beberapa knowledge atau pengetahuan. Perbezaan dia adalah butang yang digunakan. Seperti kita tengok daripada mata kasar, butang yang digunakan adalah butang yang sama, tetapi dia akan membuat satu pergerakan. Di sebalik butang ni ada satu lagi butang untuk bertindak lebih efektif. Are you ready? Stand by. Okay. Alright. Alright, rest. Alright. Nampak tak? Pergerakan. Dan apabila tindakan itu dibuat, dia membuka pakaian tadi, gerak perlahan dan boleh mengambil senjata untuk mengambil tindakan apabila diperlukan. Di sebalik pinggang tadi, okey, di sebalik pakaian ini juga terdapat beberapa peralatan yang perlu dibawa, seperti alat-alat komunikasi umpamanya, okey, pepper spray, pisau seberguna ataupun biasanya kita gunakan geber lah. Okey, seterusnya peralatan kecemasan, first aid kit mini yang kita bawa, dan juga beberapa peralatan lain seperti kelopak tambahan dan sebagainya. Okey. Right, nampak tak? Okey, kita lihat sekali lagi pergerakan perlahan by number. By number. Okey, satu dia akan tarik satu. Okay, nampak tak? Dia pegang juga untuk bersiap sedia mengambil tindakan. Perhatikan butang yang digunakan. Ini yang kita kata quick draw tadi. Okey, rest. Okey, terima kasih. Nizam. Okey. Seterusnya kita nak bagi peluang dan ruang kepada penonton di studio untuk kita tengokkan tindakan penetration. Okey adik. Silakan. Okey, ini kita ibaratkan prinsipal kanak-kanak. Kita tengok apa yang dilakukan oleh bodyguard wanita tadi. Are you ready? Yes. Stand by. 1 2 3. Okay, the quick draw. Bila kata 4, dia akan melepaskan tembakan. Okey, rest. Okey, seterusnya prinsipal dewasa melibatkan kakak kita ni, di mana bodyguard telah mengenal pasti, telah membuat analisa ancaman datang dari arah sebelah kiri atau kanan dia, dan dia perlu membawa lari keluar daripada zon bahaya di hadapan. Kita tengok apa yang dilakukan dia. Are you ready? By number 1 2 3. Okey, go. Dan membawa lari. Okey. Masih? Okey, bila dari tepukan pada Encik Mahathir atas silakan. Itu tadi
situasi panik ataupun panic situation. Demonstrasi ringkasnya apa yang akan dilakukan oleh pengawal pribadi. Dari segi prinsipnya apa-apa saja kecemasan berlaku, prinsipal perlu dilindungi Waimar dengan apa saja oleh seorang pengawal pribadi, termasuk menghalang dengan tubuhnya sendiri. Biarlah dia kena tembak dulu, jangan majikannya, betul? Seperti moto latihan kita, biar mati bodyguard, jangan mati VIP. Wah, satu cabaran tu, satu kejayaan cukup mencabar. Saya perkenalkan, di sebelah saya Zanariah Zainal Abidin, pengawal pribadi dan pengiring rapat wanita. Di sebelah sana Nur Fanadia Nazaruddin, pengawal pribadi dan pengiring rapat wanita. Farah dan Ana. Okey, dah berapa lama dah berkecimpung dalam kerjaya ni? Lebih kurang dalam 3 tahun. Dah 3 tahun. Farah? Sama juga dalam 3 tahun. 3 tahun tapi memang berminat untuk kerjaya ni ataupun sebelum ni pernah menceburi kerjaya lain? Kemudian rasa macam inilah jiwa saya sebenarnya. Memang itulah kenyataannya. Saya dulu seorang beautician. Beautician? Ya. Pakar kecantikan? Ya, betul. Okey. Kemudian tu apabila saya merasakan bahawa satu kerjaya tu tidak dapat masuk ke dalam jiwa. Tak ada kepuasan lah bila tidak ada. Dan kemudian tu saya saya berjumpa dengan Cik Mahathir dan saya kata inilah yang saya cari selama ni, kerana minat saya terhadap pakaian beruniform memang telah lama wujud. Jadi kenapa sebelum mencuburi bidang kecantikan tu, kenapa tak masuk macam pasukan beruniform, tentera ke polis ke? Okey. Pernah mengisi borang tetapi dihalang oleh pihak keluarga. Dan kemudian tu apabila telah ada keluarga, saya memilih untuk kerja yang lebih slow. Dan apabila kita berpeluang untuk mengikuti kembali kursus-kursus yang lasak begini, dan ini yang saya pilih. Bila dah sampai masa tu dah tak boleh dah melepasi usia pula nak memohon pasukan beruniform kan. Jadi bila ada CPP tawarkan kursus-kursus macam ni, Ana terus ambil peluang ini. Farah pula macam mana? Kenapa pilih kerjaya ni? Sebab memang minat dari kecil, kemungkinan boleh kata belah keturunan keluarga semua yang beruniform. So sejak saya lahir lagi, yang saya tengok idola saya, ayah saya memang minat. Ayah dari adalah kecil. seorang tentera, anggota polis juga, anggota polis. Anggota polis. Jadi kenapa tak memohon untuk saya dah cuba, polis? Kemungkinan belum rezeki saya dan saya dapat tahu dapat boleh CPPTS ni, saya mengenali dia dan saya terus curi. Dan Farah ni muda lagi, baru awal 20-an saja. Dan dah menjadikan pengawal pribadi sebagai satu kerjaya. Dan insya-Allah kalau dapat peluang menyertai pasukan beruniform, akan rebut peluang tu. Okey, dan pastinya dia akan jadi seorang anggota yang hebatlah, kerana dia dah terlatih dan mereka ni terlatih dan boleh membawa dan menggunakan senjata. Betul kan? Ada pistol kan masing-masing ni. Tapi kalau wanita tu tersorok di belakang biasanya. Kaki. Dia tersisip rapi di pinggang lah. Di pinggang. Okey, ramai nak tahu tu. Kita dah tengok tadi bagaimana kru penerbitan apa kata wanita pun dah pergi sampai ke lapang sasar. Mereka pun dah mencuba sebenarnya menembak, tapi sebenarnya kita tengok pun ada macam ada momentum yang kuat apabila menembak. Bukan senang kita tengok macam bukan pistol plastik ke apa. Senjata pun sendiri pun dah berat. Ya, betul lah. Jadi bagaimana apa yang CPP training sediakan, tawarkan kepada mereka yang berminat untuk menyertai kursus-kursus apa yang diberi? Okey, daripada peringkat kita mempunyai permintaan yang sangat tinggi dalam bodyguard wanita ni. Okey. Ini kerana ada sesetengah prinsipal ataupun BBIP mengatur gerakkan tugas pengiring orang kenamaan ni yang melibatkan penugasan anak-anak prinsipal. Okey, biasanya apabila kanak-kanak ni diiringi oleh bodyguard lelaki, sudah semestinya perwatakan lelaki ni sebagai seorang ayah agak tegas. Okey, dan juga tidak berapa mungkin disebabkan dia tu lelaki tidak berapa memahami tentang apa kehendak anak-anak. Okey, berbanding bodyguard wanita ni, walau setegas mana pun, segarang mana pun dia punya naluri keibuan tu tadi ada. Dan dia faham apakah kehendak anak-anak di bawah jagaan mereka. Ini yang berlaku daripada kita sendiri adalah mempunyai sedikit masalah daripada segi
pelibatan wanita, dan kita mengalu-alukan penonton di studio maupun di rumah yang berminat untuk menyertainya bagi mengisi kekosongan dan permintaan yang banyak ada. permintaan yang tinggi daripada prinsipal-prinsipal majikan di luar sana, ramai kenamaan dan mereka-mereka yang berada di VIP yang mahukan pengawal peribadi wanita, tapi tak cukup. Jadi kursus dia berapa lama untuk menyertai sebagai pengawal peribadi ni? Di CPPTS untuk pengiring rapat ataupun yang kami panggilkan atau modul pengiring orang kenamaan terbahagi kepada 4 peringkat, 4 tahap. Yang mana tahap pertama adalah pengenalan ataupun asas kepada pengiring orang kenamaan. Yang mana asas ni adalah amat penting. Walaupun kebanyakan katakanlah seandainya kata orang yang nak mempelajari ilmu pengiring rapat tu dah pernah bertugas sebagai pengawal peribadi atau pengiring rapat, tidak semestinya kata dia boleh jam kepada kata tahap yang lain. Tidak boleh. Sebab asas tu penting. Kena bermula dengan asas. Bermula dengan asas. Sebab apa? Yang asas tu dia punya tempoh pembelajaran dan pengajaran ambil masa 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Dan latihan dia amat orang kata compact lah. Masa dia amat orang kata digunakan sepenuhnya. 5 hari 4 malam tu dah mencukupi untuk tahap asas. Tahap asas cukup mencukupi. Dan seterusnya untuk tahap-tahap yang seterusnya berapa lama pula? Tahap yang kedua dan seterusnya 2, 3 dan 4 itu adalah lanjutan. Jangka masa pun sama juga. Mesti lulus asas dulu, ada ujian-ujian ke tertentu? Ujian memang ada. Tapi hingga ke hari ini, alhamdulillah semua peserta yang telah melaluinya kebanyakannya semuanya lulus dengan cemerlang. Oh, okey. Dan baru boleh masuk tahap 1 dan seterusnya? Dan seterusnya lah. Okey. Kesemua sekali tadi berapa tahap? 4 tahap. 4 tahap. Kalau nak selesaikan ke-4 tahap tu, tempoh masa berapa? Lebih kurang? Seelok-eloknya paling ideal adalah 1 tahun. Sebab apa kita tak boleh orang kata daripada 1 tahap terus ke tahap 2. Lompat ke tahap biarkan orang kata dia ada gap supaya dia memahami pada setiap tahap tu dan baru dia boleh terus pergi pada tahap seterusnya. Sebab apa setiap tahap silibus pengajaran adalah berbeza-beza. Okey. Wow. Okey, hebat, menarik. Kita akan bertanya nanti apa pengalaman kedua-dua pengiring rapat orang kenamaan ni berada bersama saya ni, antara cabaran dan dugaan dan apa pengalaman, mungkin ada sesuatu yang tak boleh dilupakan selama menjadi seorang pengawal peribadi. Kita akan kembali selepas ni. Anda pasti nak tahu siapakah 3 pemenang bagi kuis apa kata wanita Alfio Raldo pada minggu lepas, dan soalan yang akan saya umumkan selepas ni. Jangan ke mana-mana. Apa kata wanita? Okey, bertemu kembali seperti biasa. Saya akan umumkan 3 nama pemenang kuis AKW Alfio Raldo yang kita buat pada minggu lepas. 3 lagi pemenang ataupun penonton di rumah akan menyandang pulang ini dia rekaan beg eksklusif daripada Alfio Raldo. Okey, tahniah ya saya ucapkan kepada ketiga-tiga penonton apa kata wanita ya, dan mereka sebenarnya berkomunikasi dengan kami melalui Facebook, dan mereka ni antara rakan-rakan kita di Facebook. Tahniah kepada yang pertama Julia Johari, yang kedua Nani Achai, yang ketiga Fiza Hamdan. Ini adalah nama-nama mereka, nama Facebook lah ya. Jadi kalau nama-nama ini adalah anda, silalah PM semula ke Facebook Apa Kata Wanita, cariannya Apa Kata Wanita Zamzarina. Sekarang dengan nama penuh dan alamat untuk kita menghantar. Kita akan postkan ya hadiah-hadiah ini yang cukup cantik dan menarik daripada Alfio Raldo ni ke alamat anda. Soalan minggu ini kepada anda yang menonton Apa Kata Wanita pastinya tentu tahu, dan kepada anda yang mengikuti Apa Kata Wanita setiap minggu juga pasti tahu jawapan kita. Soalannya, apakah nama segmen teknik bela diri wanita yang dipaparkan dalam program Apa Kata Wanita pada setiap minggu? Ya, nama segmen teknik bela diri yang kita kongsikan dengan anda sepanjang bermula tahun ini dalam Apa Kata Wanita. Itu soalannya. Jawapannya anda perlu PM ke Facebook Apa Kata Wanita. Kepada anda yang belum lagi like Apa Kata Wanita, sila ke Facebook kita Apa Kata Wanita Zamzarina, ataupun kalau nak alamat penuhnya www.facebook.com/AKWTV1. Mudah saja, dan lihat posting kita yang paling atas sekali, ikuti syarat-syarat yang telah kita berikan dan berikan jawapan anda. InsyaAllah, mana tahu siapa yang masih belum bertuah lagi. Ramai sebenarnya dah bergaya dan menggayakan beg Apa Kata
ataupun beg Alfie ni, dan dah pun berkongsilah gambar-gambar mereka dengan hadiah yang dimenangi, dan nanti kita akan kongsikan di Facebook Apa Kata Wanita. Okey. Jadi baiklah, kita nak tengok apa perkembangan 6 peserta reality segmen F2F. Dengan kabarnya ramai yang minggu lepas dah kena warning dengan Didi ya. Dan minggu ni rasanya ramai yang dah semakin mengikuti dengan lebih fokus dan mendapat keputusan yang baiklah dari segi carta penurunan berat badan mereka. Kita kongsikan segmen F2F. Seperti biasa, bertemu lagi dalam segmen F2F, Sihat Bahagia. Minggu lepas prestasi mereka sangat tidak memuaskan dan minggu ini latihan diteruskan lagi dengan latihan yang dinamakan latihan refleks dan koordinasi badan. Nak tahu macam mana latihan tu? Jom ikut saya. Sebelum menunggu Didi datang ke lokasi, nampaknya peserta-peserta semua sudah pun panaskan badan dengan berlari 10 pusingan padang. Nampaknya kali ini tak perlu disuruh. Yelah, kan dah kena marah minggu lepas, jadi minggu ni takkan nak duduk diam je kan? Apa tu? Ribbon ke? Apa ya agaknya Didi nak buat dengan benda ni? Kalau nak tahu, menurut Didi inilah dia getah kabel. Senaman apa ya agaknya menggunakan getah ni? Minggu lepas senaman yang berat-berat Didi beri. Tapi kali ni tengok, macam sukan nikah pun ada. Oh, mereka perlu berlari dalam bulatan getah rupanya. Nampak macam seronok lah. Senaman ini sangat memerlukan kerjasama berkumpulan. Kalau seorang berlari laju dan seorang lagi berlari perlahan, akan menyebabkan getah tadi menjadi tegang. Kali ini berlari mengundur pula. Yang ini memang memerlukan konsentrasi dan juga imbangan badan yang betul, kerana silap langkah boleh jatuh tau. Betul tak saya cakap? Kan dah jatuh? Cucu ikut. Kenapa lah dia orang ni jatuh? Ni siapa yang jatuh ni, kenapa ni? Siapa tindik siapa tadi? Dah sangkut kaki saya tinggi Haida. Sorry Haida. Dia perlukan kerjasama sebenarnya, tapi dia kena macam kawat tu, kiri kanan. Kami tak bersuara, itulah kesilapan kami. Saya jatuh atas Haida jatuh atas saya, tak apa lagi. Aduh. Sebenarnya kan latihan hari ni kan saya menyuruh mereka berlari ke belakang dengan getah kabel ni. Okey, satunya ini akan memberi bebanan yang yang ekstra lah kan. Tapi satunya ialah saya sedang melatihkan koordinasi mereka. Jadi selalunya kita lari ke depan, jadi macam mana kita lari ke belakang. Jadi ini satu koordinasi ni sebenarnya baik untuk kita latihkan supaya kalau misal kita jalan-jalan tak terjatuh kan. Senaman duduk seperti di kerusi ini adalah senaman untuk menguatkan dan memejalkan otot-otot peha dan pinggang. Untuk bersenam, macam-macam cara kita boleh buatkan. Bukan hanya berlari saja yang kita katakan bersenam. Kalau bersenam macam ni, dekat mana pun boleh buat. Jadi, tiada alasan ya untuk tidak bersenam. Nampak macam susah, penat rupanya tu. Okey, brief. Okey. Masa ni lah kita nak tanya. Macam mana? Okey. Ini menguji sebenarnya waktu penat tapi kena bercakap. Ini pun senaman juga, betul ke Didi? Rasa macam mana? Okey, first fizikal dengan mental kena kuat. Sebab dia memang sakit lah, tarik kat kaki. Buat-buat sampai menggigil. So, jadi pun nafas saya pun dah tercengap-cengap. Hari-hari buat pun masih sakit lagi ke? Sebelum ni saya tak buat yang tinggi ni. Saya cuma buat yang tangga biasa tu je. Semalam 130. Okey. Hari Didi up lagi ketinggian. So, dia punya sampai ke sini. Sampai ke perut tu. Tu yang mengah sikit lah. Tapi wah, hari ni latihan menyeronokkan sebab berunsurkan permainan. Suka betul mereka ni. Saya pun tak melepaskan peluang. Join sekali. Hai Didi. Bukan main happy lagi. Minggu lepas kena marah.
Minggu ni kita ketawa lah. Betul-betul. Asam garam hidup. Okey, sebenarnya hari ni kita Didi beri mereka main permainan Captain Ball ni. Okey, satunya untuk lihat bagaimana ketangkasan mereka, kecergasan mereka kan. Satunya ialah tadi kita dah belajar tentang koordinasi dan juga ini adalah satu cara yang Didi akan lihat betapa bagusnya sistem refleks ataupun tindak balas mereka lah. Kepada anda yang di rumah tu, kalau nak ramping, cubalah senaman yang mereka lakukan ni. Ia adalah senaman untuk mengempiskan perut dan untuk menguatkan pinggang. Tengok tu, macam-macam gaya dah tu. Tapi bila cuba, memang rasa nak tercabut pinggang ni. Menggunakan dumbbell adalah salah satu senaman yang ringkas juga mudah untuk dilakukan di mana-mana sahaja. Malah, senaman ini juga mampu membakar kalori walaupun semasa anda sedang tidur. Jadi, elok sangatlah jika diamalkan sehari-hari. Di samping itu juga, ia dapat menguatkan tulang dan membina otot untuk mengurangkan berat badan. Berat dumbbell yang peserta pegang ini adalah seberat 10 kg. Walaupun senaman ini nampak ringkas, tetapi dengan menggunakan dumbbell 10 kg ini sebenarnya sudah cukup untuk membakar lemak jika ia dilakukan dengan teknik yang betul dan konsisten. Okey Didi, tadi senaman menggunakan dumbbell ni, tapi saya risaulah kalau perempuan lah kalau guna dumbbell takut badan berketul-ketul. Okey, sebenarnya kan wanita bila sebenarnya senaman dumbbell ni ialah senaman beban. Okey, bila Kina cakap pasal berketul-ketul tu, sebenarnya wanita kekurangan hormon yang dipanggil testosteron itu yang membuat lelaki berketul-ketul lah kan. Sebenarnya senaman yang menggunakan dumbbell ni faedahnya banyak. Nombor satu ialah ia membina jisim-jisim otot yang selalunya bila kita meningkat usia kita kehilangan jisim otot lah. Bila kita membuat senaman dengan menggunakan dumbbell, sebenarnya 24 jam selepas kita berhenti bersenam dengan dumbbell tu, kita akan otot-otot kita akan tetap membakar kalori walaupun kita tidur. Jadi di situlah akan meninggikan lagi pembakaran tenaga, justru itu metabolisme badan kita akan menjadi lebih aktif lah. Jadi kita tak senang gemuk. Macam tu. Rajin-rajinlah menggunakan senaman dumbbell ni. Ratus analisa dari kami menyatakan serangan terhadap wanita kebanyakannya berlaku dari arah belakang. Oleh demikian, pada minggu ini kita pelajari satu teknik yang dipanggil back thrust yang melibatkan pergerakan kaki menendang ke belakang. Jom kita pelajari. Janganlah. Ni.
Okey, jumpa lagi. Ambil kau. Kan? Jangan main-main ya. Sekarang ni penonton-penonton apa kata wanita semua dah belajar dah macam-macam teknik bela diri melalui segmen tangkas. Yang kalau yang baru kita lihat tadi, back thrust. Back thrust. Cik Mahdi kata kalau tak kena dekat perut, kena dekat anu dia pun jadi juga. Boleh juga ya. Itu yang kita perlu lakukan. Langkah-langkah untuk membela diri kita apabila kita berseorangan. Kerana kita tak tahu jenayah boleh berlaku di mana-mana saja walaupun di dalam pejabat. Yes, betul. Itu sering berlaku orang ataupun sexual harassment banyak berlaku di pejabat ya. Okey, baik. Saya nak tanya dengan Ana dan Farah pengalaman, ada pengalaman semasa menyertai kursus sebab adik-adik kat luar ni nak masuk kan, dia nak tanyalah teruk ke kena kursus tu macam PLKN ke kan, sebab masing-masing dah pergi PLKN ya. Okey, saya dari segi yang lain-lain tu saya boleh harungi, tetapi ada satu yang menyebabkan saya memang terkejut adalah air. Air sebab saya memang fobia dengan air. Boleh berenang tak? Masalahnya sebab saya tak boleh berenang. Okay. Kemudian tu saya pernah mengalami kejadian hampir lemas yang menyebabkan saya memang bila tengok air yang mengalir, terutama di kita membuat latihan di Jugra, Sungai Jugra, dan bila tengok air tu saya rasa jantung nak tercabut. Memang takut dah, tapi atas nasihat jurulatih Cik Mahdi bagi semangat. Kemudian tu orang kata saya turun dengan secara perlahan dan selepas tu orang tak bagi pun saya nak terjun juga. Kena belajar berenang ke apa? Kita ada formasi untuk menyelamatkan prinsipal atau apa situasi cemas di dalam air. Okey, dan Ana sendiri dah 3 tahun berada dalam menceburi bidang kerjaya ni dah sekiranya menjaga majikan dan prinsipal dalam tugasan tu pernah tak berlaku apa-apa situasi panik dan memerlukan satu tindakan serta-merta? Buat masa ni memang tak ada. Sebab macam Ana sendiri sendiri memang mengambil majikan yang tidak mempunyai risiko yang tinggi seperti selebriti. Cuma gangguan daripada peminat tu memang tak memerlukan kita lakukan seperti tadilah. Itu kadang-kadang peminat kata lebih bodyguard lebih daripada artis tu kan. Kadang-kadang kita terpaksa lah. Dan Farah pula macam mana? Dalam latihan tu orang kata sebelum ni saya dah pernah jual mengikuti latihan PLKN macam Cik Zan cakap tadi, tapi orang kata first time yang buatkan saya jadi mula-mula jadi berat nak ikut latihan ni. Kemarin saja saya kena buat batu bata. Batu bata? Ya, batu bata tu adalah latihan untuk kekuatan tangan. Untuk senjata lah, untuk saya latihan untuk senjata. Tapi kemarin sajalah sampai saya nak makan takkan saya menggigil lah. Ya, itu yang buatkan saya jadi teringat-ingat. Tidur buat batu bata? Kemana sahaja. Kemana sahaja sehingga habis? Kemana sahaja sehingga habis latihan. Okey, kena pastikan batu bata tak hilang lah. Betul. Kemana sahaja. Okey. Dan dalam kerja? Dalam kerja pengalaman untuk situasi panic situation belum ada lagi lah. Setakat ni belum ada lagi. Tetapi pernah tak terfikir kerana mengikut prinsipnya kita kena melindungi prinsipal kita. Macam Cik Mahdi kata, biar mati bodyguard jangan mati VIP. Tadi kan, jadi pernah fikir tak ini satu risiko yang tinggi bagi Farah nak menceburi bidang ni? Untuk Farah sebagai kejaya ni sentiasa kena ada berfikiran begitu sebab kita tak tahu apa akan jadi, apa yang akan terjadi. So benda tu sentiasa kena ada lah, bersedia. Dah bersedia dan keluarga merestui tugas ini. Okey. Baik, ramai nak tahu juga di luar sana bagaimana nak menyertai kursus ini. Okey, mudah saja. Anda boleh lawati Facebook kami di CPP Training and Services ataupun melayari laman web kami di www.cppts.co.my ataupun boleh menghubungi kami menerusi talian 03 9054 6536. Okey, tapi satu kerjaya yang mempunyai potensi peluang kerjaya yang cerah. Ya, betul. Kerana memang majikan biasanya menghubungi Encik Jamil lah untuk mendapatkan pengiring-pengiring rapat wanita. Okey, pertama sekali harus ditekankan bahawa CPPTS adalah orang kata akademi latihan yang melahirkan dan juga mengajar orang kata untuk melatih bodyguard secara profesional. Seandainya ada orang luar yang tak, orang kata boleh berhubung dengan kami. Tapi kalau assignment tu melibatkan kata penggunaan senjata api, harus berhubung dengan orang kata panel-panel syarikat kawalan keselamatan yang orang kata kami bernaung di bawah mereka. Okey, soalan lain cuma saya ni nak tahu ni, agak-agaknya dalam lingkungan gaji berapa katnya seorang pengiring rapat wanita? Setiap tahap tadi perbezaan gajinya adalah berbeza. Okey, seperti level 1 biasanya pasaran di luar sana dianggarkan 3,000.
Wow, Okey, itu baru level 1. Level 1 lah. Level 4 sebab setiap level tu berbeza modul. 1 dan 2 sama penugasan. 3 kita tekankan tentang pemanduan, defensive driving. Level dia 4 akan memandu sekali. dia akan diajar teknik pemanduan yang betul untuk membawa keluar prinsipal apabila berlaku ancaman. Seterusnya level 4 dia akan melibatkan maritim, iaitu melibatkan open water diver lah. Maknanya dia terpaksa menyelam, cekap di air, escort di kapal dan sebagainya. Jadi ada perbezaan yang paling gaji. tinggi tu tahap yang tu boleh mencapai berapa? Yang paling tinggi setakat ni anak didik kami pernah mencecah gaji 5 ke 6 ribu seperti yang apa tu kita punya peserta lelaki tadi. Wow. Ya. Dan tak ada perbezaan bagi wanita juga ya? Yes, tak ada. Dari tangga gajinya. Ya. Okey, baik. Itu jangan terima kasih pada Encik Made, Encik Jamil, Zanariah dan juga Farah kerana berkongsi pengalaman dengan kami. Teruskan, nanti kita akan bersama-sama berkomunikasi dalam Facebook ya. Pasti ramai penonton nak tahu dengan lebih lanjut lagi bagaimana untuk menyertai satu kerjaya yang hebat dan mencabar dan mempunyai peluang yang cukup besar ya untuk wanita di Malaysia. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.